pengertian atheism. Atheism merupakan satu golongan yang tidak mahu mempercayai Tuhan dan kewujudan Tuhan. Malah mereka tidak mempercayai dan meyakini bahawa adanya Tuhan. Mereka menganggap beragama ini adalah satu medium untuk menghubungkan seluruh umat manusia. Etis ini sangat bercanggah dengan agama Islam kerana kita sebagai hamba Allah perlu mempercayai bahawa Allah itu wujud dan kita perlu beriman kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Dalam bahasa Arab, atheism ialah al-ilhad. Al-ilhad dari segi bahasa ialah sesuatu tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Dari segi istilah pula, tidak mengakui sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah. Oleh itu, golongan etis ini dikira sebagai orang yang tidak mahu beragama dan menolak kewujudan Tuhan. Golongan ini cenderung untuk tidak menganut mana-mana agama, malah mereka lebih cenderung untuk membenci apa-apa agama. Beberapa pemikir barat yang terkenal telah memberi pandangan mengenai konsep Tuhan. Antaranya termasuklah Immanuel Kant, David Hume, Sir William Hamilton dan Herbert Spencer. Immanuel Kant berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan hendaklah berdasarkan kepada iman dan ia tidak boleh dicapai dengan akal fikiran tanpa sokongan penaklukan dan penyelidikan yang bersifat empirical. David Hume berpendapat bahawa tidak mempunyai bukti yang cukup untuk seseorang meyakini kewujudan Tuhan dan mempunyai sesebuah mujizat tersebut. Tuhan atau immortality hanya berasaskan hukum empirical atau logik semata-mata. Seterusnya, Sir William Hamilton. Kemampuan falsafah manusia adalah terbatas untuk mengatakan teologi. Ini kerana Tuhan itu tidak dapat diketahui oleh bukti dan akal fikiran. Sebaliknya, adalah satu kenyataan bahawa manusia perlu bergantung kepada wahyu, iman dan ajaran-ajaran teologi. Dan akhir sekali, Herbert Spencer. Satu idea yang bersifat sekular dengan menyatakan bahawa secara prinsipnya kewujudan Tuhan dan segala bentuk realiti tertinggi adalah tidak diketahui. Maka manusia tidak seharusnya membuat kesimpulan sama ada secara positif atau negatif tentang sifat asas Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah sampai ke topik yang seterusnya, iaitu teori-teori ateisma. Terdapat 5 teori ateisma. Pertama adalah kepercayaan terhadap kelahiran semula. Kelahiran semula atau penjelmaan semula adalah satu kepercayaan filosofi atau agama yang menyatakan bahawa jiwa manusia hidup dengan kehidupan yang baru dalam bentuk fizikal atau badan yang berbeza selepas kematian jasad. Ini kerana majoriti kepercayaan telah menetapkan bahawa jiwa itu bersifat abadi dan hanya jasad sahaja yang akan binasa. Meskipun kepercayaan ini diamalkan oleh beberapa agama, sifatnya yang menyatakan kepercayaan ini hanyalah kepercayaan filosofi telah menjadi satu pegangan kuat kepada mereka para ateis. Namun, pemahaman mereka mempunyai penambahan yang tersendiri. Penjelmaan semula yang dipercayai agama adalah terhad kepada makhluk hidup seperti manusia dan haiwan. Tetapi untuk ateis, mereka percaya bahawa seluruh makhluk hidup dan alam semesta akan merasakannya. Disebabkan mereka percaya kepada kelahiran semula satu jiwa, mereka mengedepankan kehidupan selepas mati iaitu ruh manusia. Bagi mereka, kematian adalah penamat bagi hidup mereka. Sejurus dengan ketidakpercayaan terhadap kehidupan selepas mati, kewujudan syurga dan neraka juga diabaikan. Tidak mungkin adanya syurga dan neraka jika mereka
akan hidup semula untuk kehidupan yang baru dan tiada siapa yang akan memberikan hadiah atau hukuman kepada mereka terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di bumi ini. Ini kerana kewujudan syurga dan neraka melambangkan nasib atau keputusan selepas kehakiman kehidupan makhluk di bumi. Disebabkan mereka tidak mempercayai sifat Tuhan iaitu Maha Mengetahui, tidak mungkin adanya sesuatu yang layak menghukum atau menilai kehidupan yang mereka jalani. Rantaian teori ateisme bersambung apabila mereka tidak mempercayai syurga dan neraka kepada ketidakpercayaan kepada hal ghaib. Ini termasuklah jin atau hantu, syaitan, malaikat, dosa, pahala dan sebagainya. Pemikiran logik adalah asas pegangan ateis serta ilmu sains adalah kunci kepada perbincangan dan kepercayaan mereka. Kesannya, ateis sangat tergila-gilakan ilmu pengetahuan terutamanya sains dan logik. Sehingga kan ramai mereka, para pemimpin, menggelarkan diri mereka adalah ateis. Sejarah kemunculan ateisme. Ateisme berasal dari bahasa Yunani, iaitu atheos yang memberi maksud tanpa Tuhan. Pada abad ke-18 dan juga 19, ateisme membentuk menjadi satu fahaman dan ahli fikir dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafikan kewujudan Tuhan dan mereka mempunyai dalil-dalil yang tersendiri. Dalil-dalil mereka ini terbahagi kepada tiga, iaitu tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan, masalah kesengsaraan di atas bumi, dan yang ketiga adalah masalah logikal dan ketidaksinambungan. Jadi ateis bersependapat untuk menafikan kewujudan Tuhan dan ahli falsafah mereka kuat mengatakan bahawa Tuhan sudah mati. Okey, seterusnya. Ateisme adalah satu fahaman yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib. Ini kerana mereka menganggap alam gaib juga termasuk di dalam dunia tabi'i. Okey? Jadi saya akan membincangkan tentang tiga dalil yang dinyatakan oleh ahli falsafah mereka. Kenapa mereka mengatakan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan? Ini kerana bagi mereka Tuhan itu tidak mempunyai jasad. Jadi mereka tidak nampak di manakah Tuhan itu tersebut. Jadi mereka menganggap Tuhan itu tiada. Dan yang kedua, masalah kesengsaraan di atas bumi. Bagi mereka, jika Tuhan itu ada, Tuhan tidak pasti akan menguji manusia di atas bumi ini dengan masalah kesengsaraan. Masalah kesengsaraan ini adalah pelbagai, kesusahan hidup, masalah pendapatan dan pelbagai lagi. Dan yang ketiga, masalah logikal dan juga ketidaksinambungan. Okey. Ini kerana terdapat banyak agama di dunia dan setiap agama mempunyai kefahaman Tuhan dan imej yang tersendiri, namun saling bercanggah antara satu sama lain. Oleh sebab itu, penganut ateis boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak agama dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Okey, hakikatnya dakwaan golongan ateisme sekadar dakwaan palsu dan penyelewengan fakta. Baiklah, sekarang kita telah sampai ke topik yang seterusnya, iaitu faktor-faktor kebangkitan ateisme. Pertama adalah perkembangan teknologi dan sains. Sebelum menerusi era sains dan teknologi yang pesat iaitu sebelum abad ke-17, kehidupan manusia diselimuti dengan pelbagai soalan tentang kejadian alam dan penghuninya. Namun, semua persoalan ini hanya boleh dijawab dengan kewujudan kuasa besar yang mengawal pergerakan seluruh alam semesta.
iaitu Tuhan. Menjelang pertengahan abad ke-18, teknologi kian bergerak dan meningkat. Telah muncul ramai para ilmuwan yang berkaliber sebagai penggerak kepada perubahan era yang lebih maju di seluruh pelosok dunia. Menerusi zaman, semakin banyak penemuan-penemuan sains yang akhirnya dapat menjawab soalan-soalan tentang kejadian alam, keunikan tubuh manusia, keseimbangan ekosistem dan sebagainya. Bahkan ilmu falak atau astronomi yang sungguh jauh dari capaian manusia pada zaman dahulu. Apabila terjawabnya segala persoalan di mana dunia ini berlaku secara semula jadi, maka kewujudan Tuhan mula dipersoalkan. Setiap penemuan mereka dikonklusikan pada apa yang berlaku adalah sifat semula jadi sesuatu makhluk ataupun nature. Di mana tanpa kuasa Tuhan, dunia ini boleh bergerak kerana keseimbangan dan sifat kebergantungan semua makhluk terhadap satu sama lain. Seterusnya adalah fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif menganggap bahawa menerusi peredaran masa akan berlakunya perubahan di dalam satu kelompok masyarakat dan adat dan norma masyarakat adalah satu pemberi ubah yang akan mengikut peredaran masa tersebut. Kepercayaan Tuhan bagi mereka adalah satu adat dan norma yang lama. Penyembahan Tuhan, kepercayaan kepada hal-hal gaib dan upacara amal adalah satu masyarakat yang negatif. Orang yang kuat pegangan agamanya lebih dipandang rendah dan dikeji oleh segelintir masyarakat apabila munculnya era Renaissance atau era kebangkitan semula yang merupakan titik permulaan kepada perubahan era telah menggalakkan lagi kemunculan ateis yang menyanjungi dirinya sebagai masyarakat yang positif. Yang terakhir adalah faktor moraliti. Faktor moraliti berpunca dari filosofi mereka yang tidak percaya akan hal-hal gaib. Moraliti adalah prinsip yang membezakan buruk dan baik manusia atau sopan serta tingkah laku serta biadab. Kewujudan neraka dan syurga sebagai hadiah dan hukuman bukanlah satu faktor yang perlu wujud untuk sesuatu individu mempunyai moral. Kemampuan untuk membezakan betul atau salah itu boleh ditentukan oleh mereka sendiri mengikut logik dan sains. Mereka tidak memerlukan Tuhan atau Nabi sebagai petunjuk pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Bahkan, niat baik dan jahat boleh ditemukan tanpa syaitan dan Tuhan. Sedangkan pencipta lebih mengetahui akan kebaikan dan keburukan ciptaan dan dialah yang mengajar manusia untuk membezakan sifat mazmumah dan mahmudah. Seterusnya, kita beralih kepada bentuk-bentuk atheism. Terdapat dua bentuk atheism, iaitu atheist agnostik dan atheist gnostik. Atheist gnostik ialah golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan dan mereka sedaya upaya untuk mencari bukti tentang tiada kewujudan Tuhan. Mereka ini adalah golongan yang tidak menyembah Tuhan dan berpendapat bahawa Tuhan secara jelasnya tidak ada. Seterusnya ialah atheist agnostik. Atheist agnostik ialah satu golongan yang tidak mempercayai Tuhan dan mereka tidak dapat membuktikan pendapat mereka. Golongan ini yang berpendapat bahawa Tuhan ialah salah satu medium untuk menghubungkan seluruh umat manusia. Walaupun kewujudan Tuhan atau dewa itu telah dibuktikan, tetapi mereka tetap bertegas bahawa Tuhan atau dewa itu tidak wujud. Fahaman atheism ini menimbulkan kebencian untuk menganut mana-mana agama dan mereka ingin kebebasan untuk tidak beragama. Oleh itu, ramai telah menjadi liberal, iaitu mengingkar perintah agama, mengingkar Tuhan dan mereka tidak mahu mencari ilmu pengetahuan tentang kewujudan Tuhan tersebut. Demikian itu juga, saya akan membincangkan pula tentang realiti dan situasi di dunia barat. Secara amnya, pada masa kini, kelompok kaum atheism semakin berleluasa. Mereka juga mempercayai bahawa akal dan fikiran adalah amat penting kerana dikatakan sebagai tunggak utama sebagai sebahagian kehidupan seorang manusia. Pemikiran mereka juga dikatakan lebih berdasarkan ke atas penggunaan deria serta kefahaman yang dibuat bagi mencapai sesuatu keputusan. Terdapat juga pelbagai faktor yang menyebabkan komuniti atheism ini berfikiran secara terbuka dan terlalu kritikal. Ini adalah kerana mereka sering berfikiran secara logikal yang melampau sehingga mereka mempersoalkan kewujudan Tuhan dan sebagainya. Mereka sering juga mempercayai bahawa Tuhan bukanlah sesuatu kewujudan yang benar dan hanyalah dongeng semata-mata. Mengikut tokoh-tokoh atheism yang akan dibincang selepas ini juga, kebanyakan mereka amat mempercayai bahawa sains mampu mengatasi segala kemungkinan. Malahan komuniti atheism ini juga sering berfikiran di luar daripada kotak pemikiran seorang manusia. Pemahaman mereka
banyak berpandukan kepada bidang psikologikal pada akhirnya. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan saya ke atas tokoh-tokoh autism ini, bahawa kedua-duanya telah dipilih kerana mempunyai sebab-sebab yang tertentu dalam ketidakkepercayaan mereka terhadap kewujudan Tuhan serta agama. Emil Durkheim berpendapat bahawa beliau tidak berminat terhadap pengalaman beragama secara individu. Malah beliau juga tidak berpuas hati dengan mendefinisikan agama sebagai salah satu syarat bagi menentukan kepercayaan seseorang manusia itu. Pemikiran beliau juga banyak dikaitkan terhadap ilmu psikologi yang telah dipelajarinya pada abad ke-19 dan 20. Seterusnya, selain daripada Durkheim juga, salah seorang tokoh yang berbeza iaitu Friedrich Wilhelm adalah salah seorang komuniti autism yang banyak membahas tentang isu ketuhanan sehingga pelbagai kontroversi terjadi. Beliau juga dengan beraninya telah menyerang agama Kristian dengan mengatakan bahawa agama tersebut telah mengganggu pemikiran manusia yang menganutnya. Tambahannya pula, mengatakan ilmu seperti sains mampu memisahkan Tuhan daripada kehidupan manusia itu sendiri. Dengan itu, terbuktilah bahawa faktor-faktor yang telah disenaraikan amatlah berkait rapat dengan pemahaman kaum-kaum autism ini. Baiklah, seperti yang dapat kita lihat di slide ini, saya akan mengulas tentang 4 implikasi utama autism terhadap peradaban manusia. Pertama sekali, fahaman autism ini merosakkan kedamaian masyarakat. Bagaimana ini berlaku? Baiklah, fahaman autism ini mampu merosakkan kedamaian masyarakat yang secara langsung akan mengakibatkan kesepaduan masyarakat tidak mampu dicapai. Ini kerana masyarakat akan berpecah belah disebabkan oleh golongan-golongan yang membawa ideologi-ideologi baru fahaman autism ini yang sama sekali bercanggah dengan ajaran dan juga tuntutan oleh agama-agama sedia ada yang lain. Apabila dua masyarakat ini bercanggah, maka ini akan menimbulkan perselisihan faham dan secara langsung akan menimbulkan pergaduhan antara dua pihak ini. Apabila tercetusnya pergaduhan, sudah pasti ini akan merosakkan kedamaian masyarakat itu sendiri serta keamanan tidak mampu dicapai. Yang kedua, iaitu fahaman autism ini dan juga golongan yang mengamalkan fahaman autism ini memburukkan imej agama lain. Ini kerana golongan autis akan sentiasa mencari ruang-ruang untuk merekrut atau menambah ahli mereka dan juga mereka ini akan sentiasa mencari cara untuk menambah bilangan ahli mereka. Tidak kiralah cara itu adalah cara yang betul atau juga cara yang salah. Berdasarkan satu kajian yang saya temui semasa saya melaksanakan tugasan ini, saya menemui satu kajian yang dijalankan oleh 2 orang penuntut Universiti Islam Malaysia iaitu Muhammad Faizal Asy'ari dan juga Siti Hanisa Sabri, di mana mereka membuat kajian tentang posting-posting di Facebook yang dilakukan oleh golongan-golongan autis ini untuk merekrut ahli-ahli mereka di Facebook, di media sosial. Jadi apabila diteliti, mereka menggunakan cemuhan dan menggunakan cara memburukkan imej agama lain demi mengangkat martabat fahaman mereka ini untuk mendapatkan kepercayaan orang ramai mengenai fahaman agama autism ini. Sedangkan kita tahu bahawa setiap agama yang kita anuti tidak membenarkan dan melarang sama sekali untuk mencemu agama lain dan juga agama sendiri. Serta ini sudahlah pasti bahawa fahaman autism ini bercanggah dengan apa yang diajar oleh agama-agama lain. Baiklah, yang ketiga, ia merosakkan prinsip hidup beragama. Ideologi-ideologi yang dibawa oleh golongan autism ini akan mendatangkan impak yang negatif yang besar serta merosakkan prinsip hidup individu yang beragama. Hal ini disebabkan oleh ideologi-ideologi yang dibawa oleh mereka ini sudah pasti bertentangan dan berlawanan dengan apa yang diajar oleh agama-agama yang sedia ada.
Bila kecelaruan dengan fahaman ini wujud, maka akan tercetusnya keraguan di dalam diri individu-individu yang mengamalkan konsep beragama ini dan secara langsung membawa kepada tercetusnya keraguan dan juga kekeliruan yang di mana pengakhirannya mereka tidak mampu ataupun mereka keliru untuk membezakan antara yang sahih dan juga yang batil. Dan yang keempat, mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan. Apabila seseorang itu mengumumkan kepada dunia bahawa dia merupakan mengamalkan fahaman atheism, maka dia lebih cenderung untuk melakukan kejahatan berbanding individu yang menganuti agama dan berpegang teguh kepada agama mereka. Hal ini kerana fahaman atheism itu sendiri yang berlandaskan hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Sedangkan kita tahu bahawa agama ini tidak boleh ditafsir dan juga tidak boleh diamalkan melalui logik akal dan juga hawa nafsu semata-mata kerana tidak semua perkara boleh ditafsirkan dalam logik akal. Apabila kehidupan berlandaskan hawa nafsu sahaja, maka lebih mudahlah mereka ini untuk mengikut kata hati tanpa berfikir panjang dan pengakhirannya menimpa diri mereka sendiri setelah melakukan sesuatu perkara ataupun kejahatan itu. Sesuatu kejahatan yang telah mereka lakukan. Dengan itu, saya dapat dikonklusikan bahawa golongan fahaman atheism ini lebih cenderung untuk melakukan kejahatan berbanding individu yang mengamalkan konsep beragama. Seterusnya, saya ingin berkongsi tentang cadangan bagi mengatasi permasalahan pemikiran atheism daripada merebak ke dalam masyarakat Malaysia secara khususnya. Cadangan ini boleh dikategorikan kepada 4 jenis, iaitu dari segi individu, masyarakat, kerajaan serta universiti. Dari segi individu, dengan adanya pengaruh yang baik daripada individu yang berpengetahuan tinggi, isu dan masalah seperti penggugatan akidah dalam kalangan rakyat-rakyat dapat dielakkan. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh individu sebegini, mereka boleh mengedar penulisan artikel yang memberi contoh seterkesan tentang permasalahan isu atheism bagi mengubah persepsi serta fahaman seseorang tentang isu ini. Seterusnya, dari segi masyarakat, dengan menggunakan kuasa satu padu, masalah akidah yang berkaitan isu atheism dalam kalangan penduduk setempat dapat dijaga serta dikawal sebaiknya. Antara operasi-operasi yang boleh dijalankan oleh masyarakat setempat adalah dengan mengadakan program secara ilmiah di masjid-masjid, surau maupun kelas-kelas pengajian agama. Seterusnya, mengadakan konvensyen ataupun seminar yang membantu mengupas dengan lebih mendalam tentang topik tersebut bagi mengelakkan fahaman yang berbeza di dalam golongan masyarakat. Di samping itu juga, dengan meningkatkan kesedaran seperti mengadakan program seperti kempen, membuat banting, poster serta stiker-stiker yang boleh diedarkan kepada orang ramai bagi menunjukkan bahawa atheism adalah isu yang perlu diambil berat oleh semua. Selain itu juga, dari segi kerajaan, dengan membuat pelaksanaan undang-undang yang ketat berkaitan isu atheism serta membolehkan sebarang pindaan yang dijalankan mengikut akta yang ditetapkan oleh sesebuah negara. Dengan adanya undang-undang sedemikian, maka komuniti atheism ini dapat dicegah daripada merebak serta membentuk sebuah negara yang sihat, harmoni serta kukuh dalam ilmu pengetahuan tentang isu ini pada masa akan datang. Akhir sekali, dari segi universiti, dengan pertambahan subjek yang melibatkan keagamaan di dalam pembelajaran pelajar iaitu seperti CTU, ia dapat membantu pihak universiti daripada membentuk sasiah dan pola pemikiran secara sihat di dalam seseorang pelajar. Pendidikan agama juga dikatakan amat penting bagi pelajar untuk sentiasa dipelajari bagi mengelakkan pelajar untuk sentiasa
bagi pelajar untuk mengelak strategi musuh Islam dalam mengelirukan mereka dalam pemahaman anak-anak muda masa kini. Kesimpulannya, atheism merupakan fahaman yang menolak akan kewujudan Tuhan dan segala yang bersifat ilahiyah. Disebabkan ini, ajaran fahaman atheis ini sangat bertentangan dengan agama-agama yang ada dan ditolak sekeras-kerasnya oleh setiap agama. Justru, fahaman atheism ini dapat dilihat sebagai ancaman kepada agama-agama lain, negara dan juga masyarakat serta mampu menjadi barah jika tidak mula dicegah dan dibendung ke akarnya bermula daripada sekarang. Oleh itu, setiap individu diseru supaya memainkan peranan masing-masing dan bersatu padu dalam mencegah golongan ini demi kesejahteraan agama dan juga masyarakat.